Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 31 akan membuat pembentangan yang bertajuk Gejala Rasuah. Nama saya Nur Aina Balkis binti Abdul Hakim bernombor matrik 158996 selaku ketua kumpulan akan membentangkan bahagian pengenalan. Apakah itu rasuah? Rasuah atau dikenali sebagai korupsi boleh didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai dorongan atau upah untuk seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Hal ini jelaslah bahawa jenayah rasuah ini bukan sahaja akan menjejaskan pendapatan kerajaan tetapi turut memberi kesan besar kepada prestasi ekonomi negara. Berpaksikan data statistik yang dikeluarkan oleh Transparency International, Malaysia berada di kedudukan ke-61 dalam Indeks Persepsi Rasuah pada tahun 2022 daripada 180 negara. Hakikatnya, pelbagai strategi dan langkah sudah dicanangkan oleh pelbagai pihak untuk menangani gejala rasuah dan salah guna kuasa ini, namun ianya menjadi sangat sukar untuk dihapuskan. Justru itu, tujuan tugasan laporan ini dilaksanakan adalah untuk membincangkan faktor-faktor dan mengenal pasti langkah-langkah drastik untuk mencegah kegiatan ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Natasha Ala binti Bala Harun, nombor matrik 158392 dan saya akan membentangkan tentang konsep integriti dan konsep anti rasuah. Pertama sekali, untuk konsep integriti. Integriti berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud integer, bermaksud keutuhan sesuatu struktur atau binaan. Diluaskan penggunaan perkataan ini untuk membezakan tentang konsep benar atau salah di dalam kehidupan manusia. Dari segi bahasa, integriti merujuk kepada kejujuran, ketulusan dan keadaan sempurna dan utuh. Oleh itu, konsep integriti berkait rapat dengan seseorang individu yang beretika. Seterusnya, untuk konsep anti rasuah. Rasuah berasal dari perkataan Arab al-rishwah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai perbuatan yang jahat. Dari segi bahasa, rasuah membawa maksud pemberian menumbuk rusuk, menyuap atau menyogok. Oleh itu, anti rasuah merujuk kepada seseorang individu atau kumpulan yang mengeji perbuatan rasuah. Sekian, itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Nur Faikah Naurah bernombor matrik 155256. Berikut adalah faktor-faktor pemakian rasuah dan saya akan membentangkan yang pertama iaitu sikap materialistik yang berlebihan. Materialistik dapat ditakdirkan sebagai sifat kemedaan. Dan sifat kemedaan ini ada pada semua manusia, tapi ia diseimbangkan dengan kemampuan manusia untuk membezakan antara baik dan buruk. Faktor ini juga disokong oleh Muhammad Yusof Syafi'i iaitu Ketua Biro Pendidikan Pertubuhan Ikon Malaysia. Sikap materialistik ini memenuhi jiwa orang yang berrasuah sehingga mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Buktinya ialah kes yang berlaku pada 23 Februari 2023 di mana 10 orang telah ditawan oleh SPRM kerana melakukan aktiviti rasuah secara besaran dan mengutip duit rasuah di tengah-tengah laut. Jikalau sikap materialistik yang berlebihan ini tidak wujud dalam jiwa mereka, sudah pasti mereka akan mencari jalan lain yang lebih mulia untuk mendapatkan duit. Kesimpulannya, kegiatan rasuah ini hanya membawa padah kepada pemberi dan juga penerima rasuah kerana hukumannya yang berat. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Maizura binti Cik Suhaimi bernombor matrik 156433 dan saya akan membentangkan faktor kegiatan rasuah yang kedua iaitu tekanan kewangan. Tekanan kewangan berlaku apabila ekonomi global mengalami krisis kemelesetan. Hal ini menyebabkan banyak punca pendapatan daripada pelbagai pihak berkurangan. Selain itu, majoriti masyarakat berpendapatan rendah menyebabkan mereka sukar untuk menampung kos kehidupan seharian mereka. Oleh itu, sebahagian besar daripada golongan yang mengalami kesempitan wang sanggup mengambil risiko untuk memilih rasuah kerana ianya merupakan salah satu jalan pintas untuk mendapatkan wang. Sekian, itu sahaja. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Nur Hafizah binti Ahmad, nombor matrik 158223. Saya akan membentangkan faktor-faktor pemangkin kegiatan rasuah iaitu salah satunya ialah dasar negara. Umum mengetahui sesetengah negara mempunyai undang-undang untuk membendung gejala rasuah tetapi kurang penekanan terhadap pelaksanaannya. Sebagai contoh, hukuman penjenayah tidak setimpal dengan jenayah yang mereka lakukan. Seterusnya adalah dasar kerajaan yang memberi bantuan secara membuta tuli.
Jadi, hal ini dapat dilihat sebelum pilihan raya dijalakan, di mana kebanyakan ahli politik memberi rasuah kepada rakyat untuk mendapatkan sokongan orang ramai. Dan akhir sekali, penyalahgunaan kuasa di dalam undang-undang. Hal ini kerana rasuah biasanya datang daripada parti politik atau ahli politik yang mempunyai hubungan dengan SPRM untuk membantu mereka dari apa-apa hukuman atau tindakan. Sekian, itu sahaja. Salam sejahtera, nama saya Santosh Laki Muniandi dan nombor metrik saya 159193. Saya akan membentangkan faktor seterusnya iaitu kronisme dan nepotisme. Apa tu nepotisme? Nepotisme itu dia menunjukkan kepada amalan memihak kepada saudara mara ataupun rakan-rakan untuk mendapatkan jawatan pekerjaan ataupun faedah khas yang lain. Kronisme itu pula menunjuk kepada memihak kepada rakan rapat, sekutu ataupun ahli lingkungan sosial seseorang. Jadi, ini mewujudkan budaya ketidakadilan bersebelah dan pilih kasih. Contohnya, dalam sesebuah organisasi itu, individu yang berkelaikan dan cekap mungkin diabaikan kerana organisasi itu lebih memihak kepada calon yang bukan saja kurang berkelayakan, tapi mereka ni mempunyai hubungan yang baik. Jadi, jawatan ini diisi berdasarkan hubungan peribadi dan bukannya merit, dan juga membawa kepada penurunan kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap institusi kerajaan. Selamat sejahtera, nama saya Nirin Al-Purwan Ibau, bernombor metrik 158032. Saya akan membentangkan tentang faktor pembangkitan kegiatan rasuah iaitu pegangan agama yang rapuh. Pegangan agama yang rapuh juga merupakan salah satu punca berlakunya gejala rasuah. Kekurangan penghayatan nilai dan akhlak yang baik dan ketidakpatuhan terhadap tuntutan agama telah mempengaruhi penjawat awam untuk melakukan rasuah. Situasi ini tercetus apabila sikap penjawat awam kurang menghayati dan memahami tentang konsep pahala dan dosa serta konsep kerja sebagai satu ibadah. Mereka juga tidak dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Dalam aspek rasuah, mereka akan menganggap wang rasuah sebagai hadiah. Mereka tidak menyedari tentang balasan yang akan diterima dan pekerjaan yang dilakukan juga hanya sekadar menyelesaikan tugasan yang diberi tanpa bermaklumat untuk mendapatkan keredaan Tuhan. Oleh itu, jelaslah bahawa pegangan agama yang rapuh juga merupakan faktor berlakunya gejala rasuah. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Noor Al-Kiriman, nombor metrik saya adalah 153472. Faktor yang saya akan membentangkan adalah kekurangan akses informasi kepada masyarakat umum. Pada slide ini, kita boleh lihat sama-sama ada 3 isi penting yang perlu dibincangkan. Isi yang pertama adalah informasi yang tidak transparan dan samar-samar. Akibat daripada informasi yang kurang jelas menyebabkan seseorang individu menyembunyikan informasi yang perlu disemak sebelum membuat tindakan yang penting. Ini boleh menyebabkan tindakan yang penting tersebut merugikan kepentingan publik secara umum. Yang kedua, informasi yang dibekalkan kepada publik adalah hak mereka dan tidak patut dicampur tangan. Hal ini kerana jika seseorang mempunyai akses eksklusif terhadap informasi tersebut, sudah tentu individu tersebut akan menggunakannya untuk keuntungan sendiri. Akhirnya, kerajaan atau pemerintah mesti menyediakan akses secukupnya. Hal ini akan membantu untuk mencegah rasuah secara umum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kerajaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Azamuddin bin Abdul Kamal, nombor metrik 157706. Berikut merupakan langkah-langkah pencegahan kegiatan rasuah. Yang pertama, gaji setimpal. Bagi mengatasi kegiatan rasuah, pihak majikan perlu memberikan gaji yang setimpal berdasarkan kos sara hidup semasa. Kerana gaji yang tidak setimpal telah mendorong kepada berlakunya salah laku rasuah. Perkara ini turut diulas oleh bekas Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad yang menyatakan rasuah diterima disebabkan oleh gaji yang rendah yang mengakibatkan mereka tidak mampu menampung kos sara diri. Oleh itu, pihak kerajaan dan kesatuan pekerja seharusnya melakukan perbincangan dua hala bersama pihak majikan dalam usaha meningkatkan tangga gaji pekerja. Akhir sekali, sekiranya tingkat gaji berjaya ditingkatkan selaras dengan kos sara hidup semasa, maka para pekerja dapat menyara hidup mereka serta tidak terfikir untuk melakukan kegiatan rasuah dan kegiatan rasuah dapat dikurangkan secara drastik. Salam sejahtera. Saya Sri Dharan dengan metrik ID 153516. Saya akan membentangkan salah satu langkah mencegahkan kegiatan rasuah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain dari pemberian gaji yang setimpal, kegiatan rasuah ini juga boleh dicegah dengan menjalankan audit dan penyemakan dalaman secara berterusan. Audit dan penyemakan dalaman merupakan satu bentuk pemeriksaan yang teliti dan sistematik ke atas aktiviti syarikat. Syarikat yang beretika dan bermoral harus melaksanakan
audit dan penyemakan dalaman secara berkala untuk memastikan bahawa amalan rasuah tidak berlaku, memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh badan regulasi. Langkah ini juga dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan, pembekal dan masyarakat bahawa syarikat tersebut mempunyai integriti yang tinggi dan bertanggungjawab terhadap komuniti tempatan dan alam sekitar. Sekian sahaja, saya akan memberikan pembentangan ini kepada Jivan. Selamat sejahtera, nama saya Jivan Analaki Gunasegaran bernombor matrik 152948 dan saya akan membentangkan bagaimana kemudahan ICT dapat mengelakkan jejala rasuah dengan mempermudahkan urusan seperti dokumen-dokumen, penggunaan teknologi iaitu permohonan atau pembayaran atas talian dapat memudahkan dan mempercepatkan segala prosedur dan juga kelulusan perkhidmatan masing-masing. Sebagai contoh, sistem e-service yang digunakan oleh pejabat ketua pendaftar mahkamah dapat membantu masyarakat untuk membuat urusannya dengan selamat. Dan hal ini demikian kerana dengan kemudahan ICT, rakyat tidak perlu berkhidmat dengan pihak yang tidak berpatutan yang di mana ada peluang rasuah berlaku untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang berkenaan. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat bin Ahmad Zohri bernombor matrik 159500. Saya akan meneruskan pembentangan tentang langkah-langkah pencegahan kegiatan rasuah iaitu dengan menghadkan transaksi kewangan. Untuk menjayakan kaedah ini, ia haruslah dimulakan dengan kerjasama pihak institusi kewangan seperti bank simpanan dan bank komersial, terutamanya dalam menjadi saksi kepada kegiatan ini melalui rekod-rekod yang telah disimpan. Selain itu, setiap individu semestinya dihadkan untuk melakukan transaksi bagi setiap hari. Contoh yang boleh kita saksikan pada awal tahun 2019, Bank Negara telah menguatkuasakan had transaksi Cash Threshold Report iaitu CTR yang hanya berjumlah sebanyak RM25,000 berbanding RM50,000 pada sebelumnya. Hal ini sedikit sebanyak dapat meminimumkan amaun wang cucian yang tidak sah itu. Akhir sekali, dengan cara ini, pihak institusi kewangan dapat mengesan dengan mudah dan pantas aliran wang yang mencurigakan, seterusnya melaporkan kepada SPRM serta-merta. Sekian, itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Mukri bin Bazuki, nombor matrik 157894. Dalam video ini saya akan menerangkan secara terperinci mengenai langkah-langkah mencegah rasuah. Antara langkahnya adalah dengan berperkatakan undang-undang. Undang-undang dan hukuman perlu dilaksanakan dengan tegas agar tiada seorang pun yang terlepas. Seterusnya, tanpa mengira derajat dan pangkat seseorang, hukuman perlu tetap diteruskan tanpa ada pengecualian walaupun seseorang itu mempunyai kedudukan yang tinggi, dan kegiatan rasuah ini kerap berlaku di antara orang-orang yang berpangkat kerana mereka mahukan kesenangan dengan mengambil jalan yang mudah. Langkah terakhir ialah melakukan perbincangan mahkamah yang adil dan tegas agar pelaku rasuah tidak dapat memutarbalikan kenyataan mereka dan mengubah salah laku mereka. Jika tidak, orang yang tidak bersalah akan dituduh dan dikenakan hukuman. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Jamilah Khairin binti Kamaruzaman, nombor matrik 157862 dan saya akan membentangkan langkah-langkah pencegahan rasuah iaitu pengukuhan jati diri. Jati diri adalah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Ia berkait rapat dengan keimanan dan kepribadian. Agama mengajar kita untuk bersikap jujur, amanah dan adil dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Cara untuk meningkatkan jati diri adalah dengan mengambil tahu akan hal dan masalah negara. Dengan ini, akan lahir sikap prihatin terhadap pihak yang bertungkus lumus untuk mendapatkan kemenangan dan membanteras jenayah ini. Sekian, itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syamskandar Abdul Rashid bernombor matrik 158873. Saya akan membentangkan penutup bagi pembentangan kali ini. Oleh itu, saya memulakan pembentangan ini dengan potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu mengulurkan hati kamu iaitu memberi rasuah pada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Dari ayat ini, kita secara amnya mengetahui bahawa tindakan rasuah ini adalah perkara yang dikaji dan dimungkari di sisi Allah.
malah ia juga merupakan kesalahan yang berat di sisi undang-undang negara kita sendiri. Oleh itu, marilah bersama-sama mencegah rasuah demi masa depan tanah air tercinta ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.